الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. Amin ya rabbal alamin. Sekejap tuan-tuan ni. Suara nak habis. Ni tak tahu isyak macam mana. Kuliah maghrib, imam maghrib, isyak pula. Takut habis suara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita dapat lagi bersua muka pada malam ini. Alhamdulillah. Dan ana sekali lagi tuan-tuan malam ni terpaksa bidang terjun. Itulah kadang-kadang ustaz ni dia bukan malaikat, ustaz-ustaz ni tuan-tuan. Ustaz ni manusia biasa. Dia manusia biasa. Dia makan minum macam kita, dia ada kelemahan juga. Seperti mana kita pun ada kelemahan juga. Kadang-kadang sempat datang kuliah, kadang-kadang tak sempat. Termasuklah peristiwa malam ni lah. Ana duk sangka Ustaz Firdaus ada kat sama-sama dengan kita malam ni. Rupa-rupanya dia baru bagi tahu dia tak sempat nak datang kuliah malam ni. Jadi terpaksalah nak ganti tuan-tuan. Kita bincanglah sekadar yang termampu malam ni. Dalam keadaan tak berapa nak prepare sebenarnya tuan-tuan. Kita bincanglah apa yang patut. Sedikit sebanyak insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ana masuk pada tajuk insya-Allah perbincangan sekitar akidah ahli sunnah wal jamaah insya-Allah. Selari dengan isu yang sedang diperkatakan dalam masyarakat kita sekarang ini berkenaan dengan mereka-mereka golongan-golongan yang cuba mengeluarkan kata-kata, statement-statement yang boleh membatalkan iman. Itu yang kita akan bincang malam ni lah sedikit sebanyak insya-Allah. Cuma sebelum tu tuan-tuan, ana suka nak ulang apa yang ana sebut sebelum kita semayang tadi. Berkait juga pengalaman waktu belajar di Yaman dulu tuan-tuan. Dan rasanya kalau tak salah kebanyakan tanah Arab lah. Kebanyakan tanah Arab. Masyarakat kita ni tuan-tuan, kalau kita perhati mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau semayang, kalau yang pandemik tu kita letak tepi tuan-tuan. Pandemik kita letak tepi. PKP tu jarak-jarak 1 meter, 1,5 meter tu cerita lain. Kita nak cerita yang normal ni. Sebelum PKP dan selepas PKP. Kita tengok masyarakat kita ni kebanyakannya surau ke mana-mana masjid, biasa kita tengok mesti akan renggang kaki dengan bahu mesti renggang. Dan anda tengok benda ni tuan-tuan, satu keunikan lah tuan-tuan. Kefahaman rapat soft ni dua sebenarnya. Kalau kita gabung dua hadis, rapat bahu dengan rapat kaki.
Puak-puak yang berfahaman salafi, memang dia orang sangat-sangat tekan semayang rapat kaki. Salafi ni bukan semua salah tuan-tuan. Adalah setengah-setengah tu dia terlalu ekstrim. Tapi dalam bab semayang rapat kaki ni dia orang sangat jaga. Sebab tu setengah dia orang dia semayang kaki renggang pasal dia nak rapat. Itu yang diajar dalam hadis Nabi SAW, bukan isu salafi sebenarnya. Kalau kita gabung dua hadis, rapat bahu, rapat kaki, kita berlatih lah tuan-tuan. Kalau boleh lepas isyak nanti biar perubahan lebih lagi. Dan Ana suka nak sebut benda ni unik tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak boleh kesedaran seorang, tak boleh. Dia mesti satu masjid. Kalau seorang tuan-tuan, itu yang jadi tu pengalaman waktu belajar di Yaman tuan-tuan. Kita orang Malaysia, kita dah terbiasa bawa suasana macam ni. Bila pergi ke Yaman, berapa kali Ana sendiri pun pernah kena tuan-tuan. Tengah semayang tu orang Arab tarik. Tengah semayang dia tarik jubah kita. Lepas tu kita tak rapat kaki, dia rapatkan kaki dia kat kaki kita. Dan bukan Ana seorang kena tuan-tuan, ramai pelajar Malaysia yang kena. Sebab suasana di Yaman lah, Ana tak tahu sangat nak cerita negara lain. Suasana di Yaman ni, mana-mana masjid, surau, semayang kaki bahu mesti rapat. Dan itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma kita ni Ana duk perhati payah, pasal dah terbiasa, tak tahu berapa puluh tahun turun temurun tuan-tuan. Rasa kalau rapat tu rimas. Kita cuba tuan-tuan berlatih. Benda ni Ana ulas sekali lagi tuan-tuan. Kesedaran kalau kita Masjid Kota Damansara ni mesti satu masjid. Kalau seorang tak jadi tuan-tuan, seorang. Dia seorang nak rapat, orang lain semua relax belaka, tak nak rapat, dia seorang tak boleh, tak jadi. Mesti pakat-pakat rapat berlaku. Dan Ana tengok jugalah, sejadah ni main faktor juga. Ana kalau boleh, lama dah berajak ni tuan-tuan, selama jadi imam ni, kalau boleh lah kan, sejadah yang kita pakai ni sembahyang isyak nanti lipat dua, boleh tuan-tuan? Lipat dua. Rasanya kalau lipat dua ni senang nak rapat bahu, rasanya lah. Kalau sejadah macam ni alamatnya payah lah tuan-tuan. Boleh? Kita buat kejap lagi sembahyang isyak, semua pakai lipat dua sejadah. Jadi rapat sikit. Kita berlatih lah tuan-tuan. Buanglah rasa rimas, rasa tak suka, rasa apa. Sebab itulah yang diajar oleh Nabi SAW, rapat. Rapat. Allahu Akbar. Rapatkan soft. Itu yang Ustaz Azhar Idrus sebut. Rapatkan soft maksud dia rapat bahu. Betulkan soft maksudnya betulkan tumit di belakang. Ni tuan-tuan, sama-sama kita ambil ingatan. Cumanya jadi masalah jugalah bila kita cerita macam ni, dekat-dekat nak isyak ada orang datang. Tu payah tu. Yang dekat nak isyak baru sampai ni dia tak tahu apa. Itu yang tak jadi juga tu. Payah tuan-tuan, payah. Tak apalah, slow tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita renung sedikit sebanyak perkara-perkara yang membatalkan iman. Sebagaimana yang Ana sebut di awal tadi tuan-tuan, masyarakat kita dikejutkan dengan golongan-golongan yang menghina ajaran Islam. Sebagaimana berlaku baru-baru ni, kecohlah menjadi buah mulut seluruh rakyat Malaysia. Berlaku satu insiden, satu kita kata satu keruntuhan akhlak dan moral di sebuah kelab malam, kelab komedi Crack House di TTDI, Taman Tun Dr. Ismail. Bagaimana seorang wanita ni yang kononnya dia nak buat lawak, tapi dia tak sedar dia sebenarnya nak menghina ajaran Islam. Sebelum dia dedahkan aurat dia tuan-tuan, dia cerita dulu, dia cakap dulu, saya dilahirkan dalam keluarga Muslim. Saya dilahirkan dalam keluarga Muslim. Dan saya, ni lagi dahsyat tuan-tuan, disebut, dan saya pernah hafal Quran 15 juzuk. Kenapa dia cakap gitu tu tuan-tuan? Saya pernah hafal Quran 15 juzuk. Kemudian, anak tak berapa nak dengar dah dia cakap apa tuan-tuan?
Dia buka tudung, dia buka baju kurung dia buka skirt. Terkejut. Viral, video ni viral. Ni satu petanda tuan-tuan, isyarat penghinaan kepada ajaran Islam. Tak habis dengan tu tuan-tuan, seorang lelaki dalam TikTok dia gunakan laman TikTok untuk menghina Allah dan Rasul. Dia menyamakan dengan babi. Tuan-tuan, rasanya tuan-tuan kebanyakan tengok berlaku. Tak lama selepas tu tuan-tuan, ada budak muda datang rumah dia, belasah dia, pecah mulut. Allahu Akbar. Kita belajar malam ni tuan-tuan, peringatan bersama. Menghina ajaran Islam, menghina Allah, menghina Rasul adalah jenayah yang sangat besar. Besar tak besar tuan-tuan, menyebabkan seseorang itu jadi murtad, kafir. Na'udzubillahi min zalik. Ada satu peristiwa, kalau tuan-tuan, kalau kita bincang bab ni, satu peristiwa yang sangat-sangat menyayat hati tuan-tuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ni tuan-tuan, Nabi masih hidup. Pasangan suami isteri. Isteri tengah mengandung. Dia sangat sayang pada suami dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Berulang-ulang kali dia hina Nabi, isteri ni. Suami larang, jangan hina Rasulullah, jangan maki Rasulullah, jangan hina Nabi. Dia ulang lagi. Dia tak makan saman tuan-tuan, dia ulang lagi. Dia hina lagi Nabi. Suami larang, jangan hina Nabi, jangan hina Rasulullah. Dia tak makan saman tuan-tuan. Ringkas cerita tuan-tuan, si suami ni ambil pisau, dia tikam perut isteri dia sampai mati. Berita suami tikam isteri ni tuan-tuan sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat tahu cerita ni. Nabi tanya, kenapa engkau tikam isteri engkau? Kenapa engkau bunuh isteri engkau? Ya Rasulullah, aku tak tahan, dia hina engkau ya Rasulullah. Aku dah nasihat banyak kali dia tak dengar. Dia hina juga engkau ya Rasulullah. Akhir sekali aku ambil pisau, aku tikam perut dia, mati terus. Apa respon Nabi? Ni menarik tuan-tuan. Sangat-sangat menarik, satu ilmu pada kita. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah darah wanita ni halal dibunuh. Kita duk bayang-bayang, anak mula-mula baca cerita ni, anak duk bayang-bayang habis dah suami ni. Kan? Kena tangkap, kena ni, kena dakwa ke mahkamah dan sebagainya, apalah. Rupanya Nabi sebut darah wanita ni halal dibunuh. Dalam hadis sahih tuan-tuan, riwayat Abu Daud. Tuan-tuan renung-renung cerita ni. Oi ya Allah. Kalau kita tengok sekali, zalimnya suami ni. Apa sampai tahap tikam isteri pula tengah mengandung. Zalim tak zalim tuan-tuan, menghina Rasulullah itu lebih zalim lagi. Sebab itu kita jangan sekali-kali dalam hidup kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih hebat, lebih agung melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Berkait dengan apa yang kita nak bincang ni tuan-tuan. Kita tengok, anak petik sikit daripada kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Tuan Guru Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Tuan-tuan bekas mufti negeri Sabah. Ada buku dia sini. Tuan-tuan tengok siapa yang pernah baca, ada. Sangat-sangat menarik tuan-tuan. Dalam buku ni sangat mudah. Tuan-tuan bacalah tuan-tuan Anak petik sikit saja. Perbincangan dan kesimpulan yang membatalkan iman. Tuan-tuan kita tengok. Ini tambahanlah daripada apa yang kita bincang tadi. Mengingkari bahawa Allah memiliki semua benda dan perkara yang ada di alam ini, dan mentadbirnya mengikut kehendak dan kebijaksanaannya. Tidak ada pentadbir yang lain selain daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Ada golongan yang mengingkari Allah Ta'ala memiliki semua benda. Sebab tu keyakinan kita, akidah kita yang betul,
kita yakin dan percaya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh bercakap, kita kata semua ni milik Allah kecuali satu je bukan milik Allah. Contoh pokok-pokok. Contoh. Pokok ni bukan milik Allah. Jadi kafir tuan-tuan. Batal syahadah kita, jadi murtad. Kalau kita kata gitu tuan-tuan, maknanya kita memperlekehkan Allah. Kita telah mengurangkan kuasa Allah. Sebagaimana dulu tuan-tuan, satu kelompok kita panggil kelompok Qadariyah. Kalau tak salah nama dia Ma'bad Al-Juhani, pengasas fahaman Qadariyah. Kan? Fahaman Qadariyah ni mengatakan mereka tidak percaya, tidak beriman dengan qada dan qadar. Tak percaya Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Mereka kata tak, Allah Ta'ala tidak berkuasa untuk menentukan segala-galanya, baik ke buruk ke, bukan kuasa Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Puak-puak Qadariyah ni, mereka telah memperlekehkan kebesaran Allah, memperlekehkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan, golongan-golongan yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Ni. Sebab tu yang pertama sekali Tuan Guru Haji Said Haji Ibrahim dia sebut, yang pertama sekali kita kena yakin dan percaya 100% segala yang apa yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sendirilah. Kan? Itu yang Rabbani tak nyanyi tu tuan-tuan. Lepas tu ada sama mirip dengan Rabbani Iwan Syahman, Iwan Danduk dulu. Rabbani nyanyi mana milik kita. Nak tak nak menyanyi tuan-tuan, nak takut hujan. Payah tuan-tuan nak balik malam ni. Habis suara nak sembahyang isyak pula. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Rabbani. Iwan Syahman dia lain sikit tuan-tuan. Lihatlah gunung yang tinggi. Siapa yang punya? Allah yang punya. Lihatlah burung yang terbang, itu Allah yang punya. Mana yang kita punya? Mana yang milik kita tuan-tuan? Kita bercakap ni macam mimpi je sebenarnya, mengigau ni. Ni kereta ni milik saya, kereta ni nama saya. Tak, sebenarnya tuan-tuan, Allah bagi pinjam. Yang buat loan tu maknanya 2 kali pinjam. Pinjam dengan bank. Yang beli rumah, ni rumah saya beli cash. Best. Nampak bongkak lain macam kan. Rumah saya ni 1 juta, saya beli cash. Ini rumah saya, milik saya, atas nama saya. Tak sedar tuan-tuan, pinjaman daripada Allah. Ada kes pernah berlaku tuan-tuan, dia baru siap bina rumah dia 1 juta, baru siap masuk, buka kunci, buka pintu rumah tu, tergelincir entah macam mana, rebah, meninggal. Baru nak rasa rumah 1 juta, meninggal tuan-tuan. Baru buka pintu. Allah jelas sungguh tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala bagi ni pinjaman daripada Allah. Kalau kita pinjam dengan bank tu maknanya 2 kali pinjam lah. Siapa-siapa yang dah habis bayar kereta, dah habis bayar rumah, tak boleh juga nak sombong, nak bongkak, tak boleh. Kita makin-makin yang berumur ni tuan-tuan, kita kena bayangkan duduk dalam rumah kita. Rumah cakap apa? Pergi. Makin hari makan tahun. Tadi terkejut juga, tadi ada jenazah tadi tuan-tuan. Jenazah Puan Sri tak silap, daripada Nilai. Ramai yang datang tuan-tuan, semayang jenazah di kubur sebelum tanam. Rumah kata pergi. Kubur kata apa? Tuan-tuan tahulah ke ni jawapan ni. Kubur kata apa? Mari. Makin lama makin kubur melambai. Allahu Akbar. Sebab tu anak teringat tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah-kisah salafus soleh dulu tuan-tuan, sebelum mereka meninggal, mereka dah gali dah kubur. Allahu Akbar. Ada ke kat sini yang dah ada kubur?
Tak tahu bila meninggal tuan-tuan, dah siap dah kubur. Lepas tu dia siap letak apa, kapet, letak tilam dalam kubur tu. Buat apa? Bukan tidur, baca Quran setiap hari dalam kubur dia. Cuba tuan-tuan buat, orang cakap apa? Haji ni dah tak sihat dah, haji ni rasa. Meninggal tak tahu bila, dah ada kubur dah. Salafus soleh tak tahu bila meninggal, siap dah kubur. Subhanallah. Itu yang pertama tuan-tuan. Ini keyakinan kita, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat miskin. Nahnu fuqara indallah. Kita adalah golongan-golongan yang miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengingkari bahawa Allah pencipta alam ini dan memilikinya bersendirian sahaja, mencipta makhluk yang wujud di alam dunia ini. Dia ingkar tuan-tuan. Dia menafikan Allah Ta'ala cipta alam ini, kan? Yang mana Allah Ta'ala ciptakan alam ini tuan-tuan bersendirian dia tak perlu bantuan siapa-siapa. Allah Ta'ala hebat, dia hebat dengan diri dia sendiri, bukan sebab hebat dengan orang lain. Allah Ta'ala alim, maha tahu. Allah Ta'ala maha tahu segala-galanya. Sejak daripada dulu, sejak qadim, sedia kala, dia maha tahu sejak daripada qadim lagi, sedia kala lagi, sampai bila-bila. Kita ni yang banyak ilmu, dulu jahil kita. Waktu lahir dulu jahil kita tuan-tuan. Tak tahu apa benda ABC, tak kenal. Lama kelamaan Allah bagi sikit-sikit ilmu, lama-lama kita tahu. Allah Ta'ala bukan begitu tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan satu ketika dulu dia jahil, tak. Allah Ta'ala alim, sentiasa tahu, sentiasa tidak jahil selama-lamanya. Allahu Akbar. Berkuasa menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberi rezeki, memberi rahmat, nikmat dan lain-lain. Ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini keyakinan kita tuan-tuan. Mendakwa bahawa alam ini adalah qadim, bukan hudus. Ini satu akidah yang bertentangan juga dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata alam ni qadim. Qadim ni Allah Ta'ala saja tuan-tuan. Kita belajar sifat 20 tuan-tuan. Allah wujud, qidam ataupun qadim, sedia kala. Bahasa pondok sebut sedia kala. Makna Allah tak ada awal, tak ada akhir. Kalau orang kata Allah Ta'ala ni wujud 1000 tahun, 1000 tahun, sejuta tahun yang lalu, no, tak ada. 1000 tahun ke sejuta tahun ke, semuanya kuasa Allah. Allah Ta'ala yang atur belaka tu, masa-masa tu. Tiba-tiba pengatur masa, dia sendiri ada masa. Pelik. Allah Ta'ala qadim, sedia kala. Dia tak ada tempoh masa. Macam kita ni, kita 100 tahun yang lalu tuan-tuan, kita tak wujud. Kita tak wujud kat dunia ni tuan-tuan, 100 tahun yang lalu. Dan 100 tahun akan datang, ke mana kita tuan-tuan? Itu Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dia buat satu soalan. Kita berada di antara 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang akan datang. 100 tahun yang lalu kita tak tahu duduk mana. Kalau tanya tuan-tuan pun rasanya semua tak boleh jawab. Duduk mana agak-agak? Alam roh. 100 tahun akan datang, agak-agak tuan-tuan duduk mana? Ke duduk Masjid KD? Panjang umur. Panjang umur. Padahal Nabi sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Kalau lebih pada tu kita panggil umur subsidi. Itu yang kita kena renung. Tapi Allah Ta'ala bukan begitu tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan 100 tahun akan datang, 100 tahun yang lepas. Allah Ta'ala qadim, sedia kala. Ada satu seorang ulama tu, waktu dia tengah nazak tuan-tuan, dia tengah sakit entah macam mana, ada cerita lah. Dalam keadaan dia nazak, dia pening dan sebagainya, syaitan datang. Dia tanya, siapa ciptakan kamu?
Dia jawab Allah. Siapa yang ciptakan Nabi kamu? Allah. Keluar soalan ketiga, siapa ciptakan Allah? Tuan-tuan. Hati-hati. Siapa ciptakan Allah? Apa jawapan dia, tuan-tuan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu jawapan dia. Soalan tak betul. Allah Ta'ala ni pencipta yang tunggal. Huwal khaliq. Dia adalah pencipta. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Jadi mereka mendakwa bahawa alam ini adalah qadim, bukannya hudus. Sedangkan alam ni baru, hudus ni baru maksud dia. Kita ni baru, alam ni baru berlaku. Dulu tak wujud alam ni, tuan-tuan. Kita dulu tak wujud. Bukan makhluk yang dimiliki oleh Allah, dan bukan di bawah pentadbiran Allah. Ni orang-orang yang menyebabkan iman dia terbatal. Dan rezeki-rezeki makhluk ni bukan daripada Allah. Rezeki-rezeki yang kita duk makan, kita duk dapat selama ni, kita kecapi selama ni, tuan-tuan, fahaman yang membatalkan akidah mengatakan rezeki-rezeki kita ni bukan datang daripada Allah. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi Sulaiman dia jawab apa? Allah Ta'ala bagi kelebihan banyak pada dia, tuan-tuan. Banyak nikmat Allah bagi kat dia. Dia jawab apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Aku tengok engkau ni kaya lah. Hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah. Ini adalah kurniaan Allah. Ini setengah tu aku tengok engkau kaya lah. Memang aku kaya. Memang aku kaya. Kalau bahasa Inggeris, kalau tak salah anak tuan-tuan tolong betul kan, anak tak mahir kat bahasa Inggeris. Well, you know me. Ke silap? Aku tengok engkau kaya lah. Dah lah handsome, kaya, bini 4 pula. Contoh. Well, you know me. Kau tak kenal aku. Tak ada dah ayat alhamdulillah, ini semua kurniaan daripada Allah. Hadza min fadli rabbi. Tak ada. Kita ambil contoh Nabi Sulaiman ni, tuan-tuan. Nabi Sulaiman ni rezeki Allah bagi pada dia, nikmat anugerah Allah bagi pada dia, tuan-tuan, terlalu banyak. Tapi pergantungan dia kepada Allah sangat tinggi, tuan-tuan. Hebat tak hebat Nabi Sulaiman, tuan-tuan? Jin semua tunduk dengan dia. Lepas tu Tok Guru Ana dia pernah pesan. Ni cara sempoi lah, tuan-tuan, cara sempoi. Dalam keadaan terkejut, mungkin tuan-tuan balik malam ni tengah malam, jalan sunyi pula, terserempak jumpa hantu. Macam mana, tuan-tuan? Tak pernah jumpa hantu. Dengan muka Allah. Biasa kalau orang kena macam ni, demam seminggu. Jadi kalau macam tu, tuan-tuan, anak bagi bekalan sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan baca, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca yang tu. Nak tahu jadi apa? Aku tak ingat dah ayat kursi ke apa, tak ingat dah. Surah An-Nas ke surah Al-Falaq, tak ingat habis dah. Sebab rekod, tuan-tuan, jin ni, tuan-tuan, dia sangat takut kepada Nabi Sulaiman. Baca ayat ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca. Tak lari juga. Baca ayat kursi lagi. Ayat kursi tak lari juga. Tuan-tuan lari ya. Tuan-tuan lari ya. Sebab jin sekarang ni dia belajar banyak. Ni tak kena gaya ada dalam ni. Itu yang anda duk perhati, banyak-banyak tempat kat tengah ni kosong. Kenapa kosong, tuan-tuan? Banyak-banyak tempat anak kuliah. Macam semalam surau Islah Bandar Baru Sungai Buloh, halakoh terus, bulatan terus. Kat tengah ni tak ada orang langsung. Halakoh terus, tuan-tuan. Allah, boleh jadi ya ada jin. Allahu Akbar. Pernah berlaku, tuan-tuan. Banyak-banyak kes lah berlaku. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keyakinan kita, akidah yang betul
Kita kena katakan semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi anak lupa nak sebut tadi, Nabi Sulaiman tuan-tuan ni, Allah subhanallah, hebatnya dia. Dia faham bahasa binatang. Dia faham bahasa binatang. Satu ayat dalam surah An-Naml, surah semut. Bagaimana Nabi Sulaiman dengan tentera dia berjalan satu lembah, hampir-hampir nak terpijak sarang semut. Tiba-tiba kedengaran ketua semut, qalat namlah, kata ketua semut, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Wahai sekalian semut, masuk semua dalam sarang. Aku takut kamu akan dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentera dia. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman dengar semut cakap. Allah tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng ni tuan-tuan. Macam cerita kartun apa semua tu. Ini betul real dalam Quran cerita. Surah An-Naml, surah semut. Nabi Sulaiman dengar ketua semut cakap gitu, senyum. Kan? Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahika. Senyum dia. Allah, dia terharu. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, dia boleh faham bahasa semut, dia boleh dengar semut cakap. Allahu Akbar, subhanallah. Tak tahu tuan-tuan macam mana bahasa semut. Mendakwa bahawa Allah menjadikan makhluk-makhluk di alam ini, membiarkannya begitu sahaja. Ni ada puak-puak yang terbatal iman, dia mengatakan makhluk-makhluk di alam ini Allah Ta'ala biar, Allah Ta'ala tak ambil tahu. Ada ke tuan-tuan? Nak tanya tuan-tuan, ada ke makhluk-makhluk di atas muka bumi ni Allah Ta'ala tak ambil tahu? Kita ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak ambil tahu, mati lama dah hasil. Ni pasal Allah Ta'ala masih ambil tahu pasal kita ni tuan-tuan, hidup lagi ni. Allah Ta'ala bagi nyawa pada kita, Allah bagi sehat pada kita, Allah bagi penglihatan pada kita, Allah bagi nikmat kaki pada kita. Banyak dia ambil tahu pasal kita ni. Allahu Akbar. Itu yang kadang-kadang kita rasa malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Tapi puak-puak yang terbatal iman mengatakan, kan, Allah Ta'ala ni dia biarkan makhluk-makhluk ni tanpa menjaga mentadbir urusan makhluk itu. Mendakwa bahawa diri seseorang itu kuasa melakukan sesuatu perbuatan mengikut kehendak dan takbirnya sendiri, sebagaimana Fir'aun mendakwa dirinya berkuasa mentadbir alam dunia ini. Kita berkuasa, kita kata kita boleh buat apa sahaja. Tapi hakikat sebenarnya, kekuasaan yang kita ada ini adalah pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh, contoh tuan-tuan ni, tengok, saya boleh angkat tangan, saya boleh jatuh tangan, saya boleh angkat, boleh jatuh. Ni kuasa saya. Tengok sekali selapis tuan-tuan, kuasa kita lah. Tapi satu ayat kita kena sambung, dengan izin Allah. Saya boleh angkat tangan ni, kita kata kuasa kita ni dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh nak angkat tangan ni tuan-tuan. Biasa perbincangan, kita tanya, seseorang ni dia boleh berjalan sebab apa? Sebab apa? Biasanya orang jawab apa? Sebab kaki. Boleh berjalan sebab kaki. Tapi kita tengok di luar sana, berapa ramai yang ada kaki tak boleh berjalan. Rupa-rupanya jawapan dia tuan-tuan, boleh berjalan kerana apa? Kuasa Allah. Ana biasa buat contoh tuan-tuan, burung boleh terbang. Biasa kita kata sebab ada sayap. Kenapa ayam tak boleh terbang? Ayam tak boleh terbang, kenapa? Ayam ada sayap juga, tak boleh terbang. Nak katanya bukan sebab sayap. Sayap menjadi perantaraan sahaja. Cuma hakikat sebenarnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Lepas tu kita tak boleh lari daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ketentuan Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tuan-tuan boleh datang dengar kuliah malam ni. Kita katakan sekali ni sebab pilihan aku lah. Pilihan kita datang dengar kuliah malam ni dengan izin Allah.
dengan kuasa Allah. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, aku boleh duduk dalam surau, dalam masjid malam ni. Kalaulah Allah Ta'ala tak izin, tuan-tuan, berapa ramai yang nak datang ni bersungguh nak datang, tayar bocor, tayar pancit, isteri tarik pergi pasar malam. Ada pasar malam malam ni. Isteri tarik pergi pasar malam, tak jumpa kopiah, macam-macam lah alasan tuan-tuan ni. Tak jumpa kopiah, tak jumpa baju Melayu. Akhir sekali tak izin juga, tak dapat juga keizinan Allah untuk sampai ke masjid malam. Lepas tu kita kena yakin tuan-tuan 100% kita datang malam ni masjid ni dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukan kuasa kita semata-mata tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan, dah berkelip dah tuan-tuan. Ana masuk waktu isyak kita terus berhenti insya-Allah. Mendakwa bahawa seseorang itu memberi milik kepada seseorang yang lain dan memberi rezeki kepada mereka atau mentadbir urusan mereka dan menyokong dakwaan-dakwaan mereka yang sesat. Tadi dia sebut tadi tentang Fir'aun tuan-tuan ni. Fir'aun, Allah Ta'ala rakamkan kata-kata Fir'aun dalam Quran, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun manusia yang paling tak sedar diri tuan-tuan, kan? Manusia yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia berani mengaku Tuhan. Ini tuan-tuan, kan? Dia boleh bagi kuasa, dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan, padahal dia ambil dua pengawal dia bunuh seorang. Tengok, aku boleh hidupkan orang, aku boleh matikan orang. Tak cerdik tuan-tuan. Soheh tak cerdik, kan? Ini Fir'aun. Cuma tu yang kita takut ada ciri-ciri Fir'aun kat kita tuan-tuan. Apa dia? Tak pernah sakit. Hati-hati tuan-tuan perempuan yang tak pernah sakit ni, hati-hati. Takut-takut ada nak kena dengan Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit, tak pernah batuk tuan-tuan, tak pernah bersin. Jadi siapa-siapa yang sakit, anak ni duduk tengah kuliah ni sakit kat tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi sakit dalam perut. Tuan-tuan yang ada penyakit masing-masing ni, alhamdulillah. Jadi beza dengan Fir'aun tu. Fir'aun tak pernah sakit. Tak pernah sakit tu isyarat apa? Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murka pada Fir'aun. Ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi dah masuk waktu tuan-tuan. Rasa sekadar itulah perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah lah, mungkin ada peluang lagi bidang terjun akan datang nanti. Kita sambung lagi lah tuan-tuan, insyaAllah. Kadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan perbincangan singkat kita malam ni memberikan manfaat bersama. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kurang, kelemahan diri sendiri, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah.